Ya, saya minta satu perkara Datuk Ketua tentang 40% ini. Perkara ini cukup penting kepada kita. Saya berharap sungguh ini bukannya suara yang kita katakan ini perlembagaan. Datuk Speaker, perlembagaan cukup penting. Kalau kita baca jadual 112, cuma saya repeat. Dan ini berhubung kait dengan contohnya disebut di situ. Ya. In the case of Sabah, a grant of amount equal in each year 2/5. 40%. Ini perlembagaan. Bukan hak, bukan right kita katakan. Kalau perlembagaan pun kita tidak ikut, tidak patuh. 40% of what you collect in Sabah must be returned back. Ya, dah sampai ketika dia. Dan ini perjanjian sehingga melahirkan sebuah negara yang dinamakan Malaysia. Kudat terpanggil untuk menyatakan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah menyelesaikan banyak perkara yang telah termaktub dalam perjanjian Malaysia 1963 seperti pengembalian hak kawal selia gas, kawal selia elektrik, dan menaikkan secara drastik pemberian khas kepada 600 juta untuk tahun 2025 dan peruntukan pembangunan untuk Sabah sebanyak 6,7 bilion ringgit. Bagaimanapun, langkah-langkah yang telah dilaksana dan juga pemberian khas ini tidak sekali-kali akan menghentikan suara dari Kudat dan pemimpin lain daripada Sabah untuk terus memperjuangkan pengembalian hak wilayah Sabah yang telah termaktub dalam MA 63, terutama sekali untuk mendapatkan semula hak 40% kutipan cukai di Sabah, yang mana ada pakar-pakar ekonomi mengatakan jumlah tuntutan ini mencapai 300 bilion ringgit. Puan Yang Dipertua, selaku wakil daripada Sabah, kami berterima kasih kerana Yang Amat Berhormat Tambun telah memberikan 6,7 bilion untuk bangunan negeri Sabah pada tahun depan. Selain daripada itu, ditambah pula dengan pemberian khas sebanyak 600 juta sekali ganda daripada tahun yang lepas. Perkara ini tidak pernah berlaku dalam kerajaan-kerajaan yang lepas. Dalam masa yang sama, tidak berarti perjuangan MA 63 itu berhenti. Kota Marudu berpendapat semangat tuntutan 40% itu perlu diteruskan. Tuntutan ini merupakan hak mutlak negeri Sabah yang termaktub dalam perlembagaan kita. Dan dengan keikhlasan yang ditunjukkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menyelesaikan tuntutan Sabah ini, Kota Marudu amat yakin yang perkara ini dapat diselesaikan semasa pemerintahan Kerajaan Madani. Orang Sabah sekarang yang Mas Speaker dah tahu baca undang-undang. Dia tahu what is the formation of the country. Dia tahu apa dia semangat dan juga perjanjian Malaysia 63 ini. Sila Gulong. Maknanya kerajaan harus terbuka, open mengenai perkara ini untuk menghormati Perlembagaan Persekutuan dan mengembalikan the spirit of 112C dan jadual ke-10 untuk memberi what is due kepada Sabah. 40% of the whatever net revenue collected from the state. Izinkan saya menyampaikan satu pantun. Apa guna buat janji kalau janji tidak ditepati? Kerajaan sudah bertukar ganti. Semua cakap begini-begini. Yang jadi sama saja. Begitu-begitu. Iri. Tahniah kepada Kerajaan Madani dan Yang Amat Berhormat yang sudah memulakan langkah-langkah positif terhadap pelaksanaan hak-hak Sabah Sarawak dalam perlembagaan dan MA 63. Tapi jangan tunggu 60 tahun lagi. Sabah sudah kehilangan sabar. Tuan Yang Dipertua, salah satu syarat utama yang termaktub dalam perjanjian Malaysia 1963 ialah pemberian 1/3 daripada kerusi Dewan Rakyat kepada Sabah dan Sarawak. Seiring dengan pediran masa, bilangan kerusi Parlimen pada masa kini telah meningkat pada 222 pada hari ini, dengan Malaysia Barat mendapat majoriti sebanyak 166 kerusi. Manakala Malaysia Timur merangkumi Sabah dan Sarawak hanya diberikan 56 kerusi. Jika dilihat dari segi peratusan, iaitu sejak pemisahan Singapura dalam Persekutuan Malaysia, peningkatan kerusi Parlimen di Malaysia Barat iaitu Semenanjung Tanah Melayu ialah 79%, iaitu
62 kerusi tambahan berbanding Malaysia Timur, Sabah dan Sarawak yang hanya menerima 21% sahaja, iaitu 16 kerusi tambahan sepanjang 59 tahun ini. Dan ini dapat dilihat wujud satu jurang perbezaan yang sangat besar dalam konteks ini. Justru itu, tuntutan 1/3 kerusi ini harus dilihat sebagai langkah kritikal untuk mengekalkan keseimbangan politik antara wilayah-wilayah dalam Malaysia. Tambahan pula, tuntutan peruntukan kerusi 1/3 ini juga penting dari segi pelaksanaan autonomi dan penghormatan terhadap hak-hak istimewa Sabah dan Sarawak yang dijanjikan dalam Perjanjian Malaysia 1963 dan diharapkan ianya dipandang serius bagi melahirkan Malaysia Madani yang sejahtera. Ini the last one, yang terakhir Puan Ketua. Saya kena sentuh ini sebab ini berkenaan dengan MA63 Sarawak dan Sabah. Saya ingin merekodkan penghargaan saya kerana Perdana Menteri telah memberi komitmen bahawa akan terus menunaikan apa yang termaktub di dalam MA63, terutama sekali melibatkan kanak-kanak hak-hak Sabah dan Sarawak. Oleh yang demikian, sebagai anak Sarawak sudah tentu saya mengambil berat berkenaan dengan tuntutan Sarawak ke atas hak-hak kami yang telah luntur dan terhakis semenjak penubuhan negara Malaysia pada 16 September 1963 yang belum dipulangkan lagi, terutama sekali tuntutan membabitkan sempadan laut, duty stamp, royalty minyak, termasuk mengembalikan 35% daripada keseluruhan kerusi parlimen kepada Sarawak dan Sabah, dan semua ini juga mesti dimuktamadkan di dalam perlembagaan persekutuan kita agar semangat penubuhan Malaysia ini boleh terus dijulang dan Malaysia boleh maju ke hadapan tanpa ada jurang di antara Malaysia Barat dengan Malaysia Timur. Asas pertubuhan kita adalah Perjanjian Malaysia MA63. Namun perjanjian ini telah dirobek, dinodai dan dimungkiri oleh pemimpin Melaya sebelum ini. Sudah sampai masanya MA63 ini ditunaikan dan jangan ada pihak yang terus lantang untuk menidakkan hak Sabah dan Sarawak. Asas penubuhan Malaysia ini adalah bersekutu bertambah mutu, bukannya bersekutu dan semua kamu sapu. Namun beberapa perkara pokok mengenai tuntutan hak kami masih belum dilaksanakan dan saya akan tetap menuntut. 1. Tuntutan 40% di bawah perkara 112C. 2. Mengembalikan 1/3 kerusi parlimen kepada Sabah dan Sarawak. Ini saya akan suarakan lebih lanjut dalam Kamar Khas. 3. Royalti minyak dan bayaran tunai petroleum. 4. Mineral minyak dan medan minyak. 5. Akta Laut Wilayah Akta 750. 6. Hak negeri ke atas pelantar benua. Tuan Yang di-Pertua, walaupun saya ahli parlimen kerajaan, tetapi yang ini saya mau cakap terus terang. Saya kecil hati dan kecewa apabila kerajaan persekutuan bertindak untuk cuba menghalang semakan kehakiman 40% hasil Sabah oleh Sabah Law Society di bawah kerajaan Madani. Sepatutnya ini tidak berlaku kerana kita memperjuangkan transparansi dan accountability. Kalau kita tidak boleh bertolak ansur dengan unsur rasuah dan salah guna kuasa yang telah berpuluh tahun berlaku, lepas itu kita boleh panggil pula mereka yang terlibat. Kemudian kita siasat dan dakwa. Mengapa dalam kes 40% Sabah ini kita tidak boleh biarkan saja mahkamah dibicarakan? Saya mahu cakap di sini dan saya mahu tegaskan di sini, saya 100% menyokong usaha Sabah Law Society untuk menuntut keadilan bagi orang Sabah pertaining on the losses. Dalam bahasa mudahnya, Tan Sri Yang di-Pertua, dalam soal komposisi keahlian Dewan Rakyat, kuota untuk wilayah Sarawak dan Sabah tidak harus disamakan dengan kuota negeri-negeri lain di semenanjung Malaysia. Kerana apa? Kerana Sarawak dan Sabah adalah wilayah yang sama tarafnya dengan semenanjung Malaysia. Maka kita berbalik kepada semangat equal partnership yang menjadi asas atau spirit pembentukan Malaysia. Ini bermakna adalah menjadi hak wilayah Sarawak dan Sabah untuk diwakili sebanyak 1/3 kerusi di Dewan Rakyat sebagai rakan sekutu dan demi menjaga the balance of power dengan izin dalam urusan yang melibatkan pindaan kepada perlembagaan persekutuan. There should be no question on this, dengan izin Tan Sri Yang di-Pertua. Oleh itu, senada dengan rakan-rakan saya daripada Sarawak dan Sabah, saya juga ingin menggesa supaya hak Sarawak dan Sabah ke atas 1/3 kerusi di Dewan Rakyat dapat dikembalikan selaras dengan semangat perjanjian asal Perjanjian Malaysia 1963. Semoga ianya dapat dilaksanakan dalam proses kajian persempadanan semula bahagian-bahagian pilihan raya yang akan datang. Namun,
tuntutan rakyat Sabah agar pemberian khas di bawah perkara 112C dan perkara 112D Perlembagaan Persekutuan tersebut dapat dilaksanakan seperti yang diharap-harapkan, yaitu 2/5 ataupun 40% daripada jumlah pungutan hasil persekutuan pada Sabah hendaklah diberikan kepada Sabah. Tuaran perlu ulangi kenyataan bahawa Seksyen 2/1 bahagian 4 jadual ke-10 serta Seksyen (1) perkara 112C Perlembagaan Persekutuan itu merupakan hak perlembagaan Sabah. Hak ini tidak perlu dikelirukan dengan interpretation yang lain sebab sumber perundangan ini adalah para syarat pemimpin-pemimpin Sabah ketika bersetuju membentuk negara baru bernama Malaysia 1963. Ilham para syarat tersebut diambil daripada sistem perkongsian hasil di antara negeri dan persekutuan di Australia yang digunakan pakai sehingga pada hari ini. Oleh sebab itu, pemberian khas RM600 juta dalam bajet 2025 ini hanyalah pemberian interim, hanya sementara. Dan mekanisme penentuan kuantum 40% seperti mana telah dicadangkan oleh Kerajaan Sabah kepada persekutuan perlu diteliti dan dipertimbangkan dengan penuh semangat keadilan, keikhlasan tata kelola, dan semangat membina Malaysia yang bersatu padu, makmur dan matang dalam perpaduan. Sabah tidak mau sekali-kali rasa tertipu dalam pembentukan Malaysia. Dalam mempertimbangkan pelaksanaan hak Sabah ini, Tuaran juga mengusulkan agar perkara 97/1 Perlembagaan Persekutuan dipindah untuk membolehkan Kerajaan Sabah memungut 40% hasil tersebut secara langsung daripada sumber hasil.